once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from our... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim. Surah Taha ayat yang ke-55. Ayat yang saya baca tadi ialah ayat daripada surah Taha ayat ke-55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di antara kelebihan dan khasiat ayat yang saya bacakan tadi ialah untuk meredakan jika ada orang gila, orang mengamuk dekat tuan-tuan. Tuan-tuan baca ayat itulah. Ya, orang gila kejar tuan-tuan ke, dalam masjid ni ada orang tak betul ke, mai do baling segala kapet, baling segala tingkap semua ni, duk kejar kita. Tuan-tuan baca ayat ni embuih pada dia. Ataupun kalau tuan-tuan ni kena kejar dengan anjing gila, anjing gila tak kira apa pun, tuan-tuan berhenti, tuan-tuan ambil pasir dan tuan-tuan genggam pasir, dan tuan-tuan baca ayat yang saya bacakan tadi, dan tuan-tuan lemparkan kepada anjing tadi. InsyaAllah orang gila ke apakah, dia boleh tunduk. Taha 55. Jadi kalau tuan-tuan pergi nak redakan suami isteri bergaduh, ya, saya pernah meredakan sepasang suami isteri yang bertengkar. Suami ini kejar isteri dengan parang, dengan pakai kain tuala. Pukul 12:30 malam, mai kejut, kata ustaz, tolong suami saya duk kejar anak-anak saya ni. Jadi bila pukul 12:30 malam, tuan-tuan maklum sajalah, macam-macam benda boleh jadi malam. Mula-mula saya pakai jubah, fikir-fikirkan saya nak lari payah, masuk pakai seluar pula. Fikir-fikirkan naik kereta kan payah pula, jalan kaki je lah. Pergi-pergi tengok macam singa duk mengamuk dengan parang. Saya kata ni bukan kerja saya, ni kerja polis. Nak redakan orang mengamuk ni. Yang orang ni bakal lari lah. Jadi bila sampai di pintu pagar rumah dia, tuan-tuan baca ayat ni, embuih pada dia. InsyaAllah parang tu dia lempar. Bukan dia lempar pada tuan-tuan, lempar kat tanah lah. InsyaAllah. Begitu juga kalau tuan-tuan jumpa orang yang nak bunuh diri. Ya, saya rasa 2 bulan lepas, satu perempuan nak bunuh diri. Pun macam tu juga. Dibawanya pisau, tak di tangan, tak di tengkuk. Polis pun tak berani datang. Bila saya masuk, rapat bunuh orang ni, nak tikam diri dia sendiri. Walaupun rupa kau tidak ku kenal, tetapi baju merunmu menjadi pujaan hatiku. Kebetulan malam tu saya pakai baju merun. Dia jadi tak ingat. Tuan-tuan baca ayat ni, insyaAllah. InsyaAllah Allah Ta'ala tolong. Ya, ayat 55 surah Taha. Ayat 55 surah Taha. Baik, kita sambung bacaan kitab kita. Ihfazullah yahfazukah. Masih lagi membicarakan tentang kisah Nabi Musa AS. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadap Fir'aun. Kemudian Musa AS berkata, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekeluhan daripada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Kerana sejak kecil Nabi Musa tidak lancar berbicara.
Maka Allah menghilangkan penghalang tersebut. Minta kebolehan supaya lidah kita ni hilang kita punya kelu. Kerana kekeluan lidah itu mengganggu orang memahami apa yang kita cakap. Minta pada Allah supaya kekeluan lidah, tak lancar pada lidah tu hilang. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya kelancaran berkata-kata. Bila kelancaran berkata-kata itu mudah dilafazkan, mudah diucapkan, ianya memberikan kefahaman. Sebab itu Nabi Musa AS berdoa supaya kekeluan lidah dia, disebabkan lidahnya terbakar kerana nak menyelamatkan diri daripada dibunuh oleh Fir'aun. Maka Allah Ta'ala mengkabulkan doanya. Wahlul waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Begitu juga Nabi Musa bermohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kepadanya seorang pembantu daripada keluargaku. Waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah seorang pembantuku. Wazir maknanya pembantu. Daripada siapa? Min ahli, daripada keluargaku. Yaitu Harun akhi, yaitu keluargaku namanya Harun, saudaraku. Nabi Harun alaihissalam. Mula-mula Nabi Musa minta supaya lidah dia petah bercakap. Yang kedua, Nabi Musa minta supaya diberikan pembantu yang boleh membantu dia buat kerja. Namanya ialah Nabi Harun, saudaranya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tengok di sini tentang waziran min ahli, ulama-ulama tafsir membicarakan, ada yang mengatakan bahawa Harun itu ialah abang Nabi Musa. Ada yang mengatakan dia adalah sepupu. Ada yang mengatakan dia adalah kawan. Macam-macam pendapat. Tetapi ada yang kata bahawa Nabi Harun adalah abang Nabi Musa. Waktu Nabi Harun dilahirkan, waktu itu Fir'aun tidak melaksanakan hukuman bunuh kepada anak-anak laki-laki yang baru lahir. Sebab di mula-mula dibuatkan peraturan, mana anak-anak laki-laki yang baru lahir hendaklah dibunuh. Kemudian dikaji balik hukuman tersebut, undang-undang tersebut. Sebab menteri-menteri Fir'aun berkata, kalau dilaksanakan undang-undang itu, siapa yang nak jadi hamba? Maka ditukar undang-undang. Setahun dibunuh dan setahun tidak dibunuh. Tahun ini siapa yang lahir hendaklah dibunuh. Tahun depan tidak dibunuh. Nabi Harun lahir pada tahun yang tidak dibunuh, dan Nabi Musa lahir pada tahun yang dibunuh budak laki-laki. Sebab itu Nabi Harun hidup dia selamat. Tak ada siapa nak bunuh dia. Berbeza dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah menjadikannya saudaranya Harun alaihissalam sebagai pendamping dan menterinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Taha ayat 36. Qala qad utita su'laka ya Musa. Sesungguhnya telah diperkenankan permintaan kamu wahai Musa. Kelancaran untuk berkata-kata dan dapat orang yang boleh membantu. Akhirnya berangkatlah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam menemui Fir'aun. Di dalam perjalanan mereka berdua menuju Fir'aun, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas, sampai kepada tahap mengaku dirinya adalah Tuhan. Sampai pada satu tahap bebas bermaharaja lela di negeri Mesir. Maksudnya bahawa dia sangat-sangat melampaui batas, bersikap memusuhi, sombong, angkuh terhadap ajaran Tuhannya. Terrujuk di dalam surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala sebut tentang kekuasaan Fir'aun yang begitu hebat. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Allah sebut di dalam surah Ad-Dukhan, surah As-Sab, juzuk yang ke-25. Allah Ta'ala berfirman mengatakan bahawa berapa banyak kebun-kebun yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Berapa banyak pula dengan yang ditinggalkan oleh Fir'aun daripada mahligai-mahligai, daripada gedung-gedung dan daripada bangunan yang tinggi-tinggi yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Tuan-tuan kena faham bahawa piramid itu satu masa dahulu ianya daripada batu yang licin. Daripada batu licin, batu marble kita. Dia bukan macam sekarang menggerutu piramid itu.
Piramid itu dibuat dalam keadaan cantik, bersinar. Daripada jauh dah nampak dah cahaya dia. Bukan macam sekarang, batunya kesan daripada pasir, kesan daripada hakisan, kesan daripada panas dan sebagainya ribuan tahun. Sekarang dia jadi berlubang-lubang. Padahal dia adalah batu licin, batu yang sangat cantik. Macam mana dia boleh canai batu yang begitu cantik, disusun begitu elok, susunan dia? Jawapannya sebab Allah Ta'ala sebut diberikan kepadanya kekuasaan sampai boleh memaksa orang supaya dibinanya piramid yang begitu hebat. Dan Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan itu juga, memang Allah wariskan, kadzalika wa aurasna qauman akharin. Kami wariskan apa yang Firaun buat itu untuk orang yang akan datang. Malah Firaun itu juga diwariskan kepada orang yang akan datang, untuk dilihat kesan daripada bantah Allah. Maka tuan-tuan tidak perlu heran kerana apa piramid tidak untung. Sebab Allah sebut, Allah wariskan piramid itu untuk kaum yang mendatang. Boleh tengok, boleh cari pengajaran, boleh tengok kesan, boleh tengok akibat daripada lawan Allah. Dan boleh ambil faedah daripada dia. Hari ini Mesir ambil faedah daripada piramid. Mesir ambil faedah daripada Firaun. Jutaan manusia melawat Mesir setiap tahun. Nak tengok bangkai Firaun tu saja 100 pound. Setiap hari 50,000 tidak kurang orang melihat mayat Firaun. Nak tengok apa benda Firaun, mendapat hasil yang begitu banyak untuk kerajaan Mesir. Walaupun mereka tidak mempunyai minyak yang banyak, tapi mereka dapat daripada hasil yang banyak daripada pelancongan yang Allah sebut dalam Quran. Memang Allah wariskan benda itu, wariskan. Allah tak guna perkataan lain. Allah kata wa aurasna, kami wariskan. Bila sebut waris tu maknanya waris. Kalau ada harta, waris dapat harta. Kalau ada harta, warislah yang mendapat keuntungan. Kalau tuan-tuan ada harta, warislah yang akan dapat faedahnya. Hari ini tuan-tuan lihat, waris itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada perkataan harta benda Firaun. Dan hari ini Mesir dapat berapa banyak keuntungan. Mak Saleh, negara Amerika, Britain, berapa banyak dapat keuntungan daripada hasil penanggalan Firaun ini tuan-tuan. Baik, kemudian faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Dan Allah berfirman dalam surah Taha 44, berbicaralah kamu kepadanya dengan kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan takut atau ia akan ingat. Tuan-tuan, Firaun adalah manusia yang tidaklah besar. Tak sampai pun 20 kaki, tak sampai pun 10 kaki, besar kita ya. Ada 6 mayat Firaun dalam bilik Firaun itu. Tak tahu mana satu Firaun. Yang gigi rongak pun ada, yang tangan keras pun ada, yang mata duk pejam ada, yang mulut duk nganga pun ada. Itu dipanggil Firaun menjerit. Mulut duk nganga ni macam menjerit. Kita buat drama KL menjerit, dia Firaun menjerit. Jadi ada 6 mayat Firaun yang dipamerkan. Ratusan lagi yang duduk dalam keranda tak dibuka pun. Yang dipamerkan dalam cermin tu 6. Yang mana satu Firaun tak tahu. Kita pun tak tahu. Ada yang tangan macam ini, ada yang tenganga, ada yang mata diam saja, ada hak nampak gigi. Tetapi ke-6 mayat Firaun itu tidaklah besar, melainkan besar kita saja. Tak sampai pun 6 kaki. Tuan-tuan jangan faham Firaun itu tinggi pokok nyong. Sebab ada orang faham Firaun ni tinggi pokok kelapa, Ustaz. Tak ada tuan-tuan. Pergi tengok mayat dia, kecil-kecil, besar kita saja. Tetapi sombongnya melampaui had, belagaknya melampaui had, bunuh ni tiap-tiap hari. Maka zalim, ganasnya itu, tetapi tetap dipesan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, qaulan layyinan, cakap lemah lembut. Kalau dengan Firaun yang kafir pun disuruh bercakap lemah lembut, kenapa kita sesama orang Islam bila berceramah kasar-kasar? Kenapa kasar-kasar? Di mana dalil yang suruh kasar-kasar? Sebab tu saya cukup tak berkenan kalau ada penceramah yang maki-maki. Tak sesuai. Dia bukan menjinakkan orang, dia akan melarikan orang dengan hentam. Nabi Musa boleh hentam Firaun. Dia takut apa? Allah bersama dia.
Tapi kenapa Nabi Musa tidak hentam Fir'aun? Sebab Allah pesan pada Nabi Musa, cakap baik-baik, cakap lembut-lembut. Layinan ini maknanya lembut. Tuan-tuan belajar hukum fiqh, hukum tajwid. Maklin, mak lembut. Baina, baina, lembut. Tulin itu maklin. Bain. Ya, Quraisy, li'ila fi Quraisy. Maklin. Tuan-tuan, Allah suruh sebut pada orang yang zalim macam itu pun lembut cakap. Supaya apa? La'allahun yatazakkar. Mudah-mudahan dia beringat. Au yakhsha, ataupun dia takut pada Allah. Kerana cakap yang lembut-lembut itu mendatangkan ketenangan. Cakap yang lembut itu mendatangkan ketakutan. Sebaliknya cakap yang kasar-kasar itu mendatangkan kebencian. Benda ini berlaku kepada dua orang Nabi, iaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Isa dan Yahya adalah saudara sepupu. Isa anak Siti Maryam, Yahya anak Nabi Zakaria. Bukan orang lain pun sepupu. Nabi Isa adalah seorang Nabi yang sangat bila dengar kiamat gerun menggeletar dia. Bila sebut kubur takut dia. Sebut neraka takut Nabi Isa. Disebabkan dia terlalu takut ketika mengajar, ketika berdakwah. Sehinggalah kadang-kadang dakwahnya itu nak bagi orang ikut cakap dia dengan penuh perasaan. Dia mengajar betul-betul sampai orang pun naik takut bila tengok dia mengajar. Berbeza dengan Nabi Yahya. Bila dengan Nabi Yahya mengajar dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang menggembirakan orang. Maka turun perintah Allah pada Nabi Isa, ambil cara Nabi Yahya. Kerana Nabi Yahya cara berceramahnya lebih disukai manusia. Jadi tuan-tuan, yang ni yang kita tengok, perkataan yang baik-baik, perkataan yang lunak-lunak. Manusia yang ganas-ganas pun WLM 6858 minta ubah kereta. Ya, dia nak keluar. Baik. Dengan kata-kata yang lembut itu memberikan ketenangan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya satu hari mengajar di satu jabatan pukul 3 petang. Bila saya tengah mengajar, datang satu laki-laki masuk dalam bilik mesyuarat depa lah, jabatan buat kelas dalam bilik mesyuarat. Saya kata, dia ni mai bawa puang ni, ada ceramah juga lah. Dia duduk dengan saya, dia duduk depan saya tu, tak berkelip-kelip, tengok saya macam nak makan. Yang kaki tangan staf tadi pula kata, oh dia ni pembantu ustaz kot, mai masuk relax. Habis ceramah, dia kata dekat saya, bila aku boleh jumpa hang? Saya kata, dia orang ajak makan, saya makan kejap dulu, lepas ni kita jumpa. Tak apa, aku tunggu hang. Weh, cengihnya, garangnya apa hal ni. Saya duduk makan tu pun dia duduk tunggu saya. Dia tak makan, dia tengok. Mampu pihang lah, aku nak makan. Habis tu, dia ikut saya sampai ke kereta. Semalam hang mengajar apa? Bila saya mengajar? Mengajar bab apa? Semalam hang ada sentuh bab saka kan? Ya. Yang hang potong aku cari makan pasal apa? Woi, marah tuan-tuan. Baru saya teringat, semalam saya mengajar di satu tempat. Saya kata, mana boleh pergi ambil rambut, pergi cukur bulu kening, pergi cukur misai, pergi cukur bulu sana, bulu sini, bulu sini. Impun buatlah atas. Kemudian pergi ambil kuku, potong. Pergi ambil darah, buh dalam botol sikit. Darah 2-3 titik. Kemudian ayam sekong, potong darah, ambil darah dia. Kemudian pergi peranyuk sungai. Benda ni syirik pada Allah. Ambil kambing pula, kenuri bagi makan orang. Saya kata tak boleh. Mana boleh macam itu? Haram. Rupa-rupanya dia bermuasaka. Patutlah dia marah. Hang dah tutup pintu rezeki aku. Aku tak pernah kacau hang cari duit, cari makan. Pasal apa hang kacau aku cari makan? Saya kata tak elok sangat kita cakap sini. Baru habis ceramah nampak dia duduk tengok aku tingkap. Lah macam ni, jom pergi rumah saya. Kita cakap panjang-panjang. Saya tengok tuan-tuan 3-4 orang pengiring dia, badan besar-besar ni. Kalau dia tumbuk saya rasa penuh muka, penumbuk punya besar.
Jom pergi rumah. Sini tak elok, saya pergi rumah. Malam balik rumah, saya suruh pembantu rumah saya bancu hayak apa semua. Ada tak puas hati tak mana. Pasal apa? Hang kacau aku cari makan. Saya kata pasal haram. Sebab tu saya sebut. Saya tak tahu hang buat, mana saya tahu hang buat. Benda haram. Pasal apa hang buat? Apa dalil haram aku buat? Bawa kitab. Ni dalam kitab sebut. Saya kata pandai baca Jawi tak? Rupa tak kerti baca Jawi. Saya kata ni baru kitab Melayu, belum kitab Arab. Ni baru Melayu pun hang tak boleh baca. Masa tu pembantu dia tengok. Saya nak cakap, dia potong. Dia potong, saya nak cakap. Saya kata dekat pembantu dia, cuba apa tengok Tok Guru hampa ni. Macam ni kah Tok Guru hampa? Saya nak cakap, dia potong. Saya nak cakap, dia potong. Hampa mengaji macam mana dengan dia ni? Saya nak terangkan macam mana perubatan Islam. Lalah dia kata kat budak-budak dia, hampa semua duduk kat luar, aku dengan dia. Takut budak-budak tu terpengaruh dengan kita. Cakap lembut-lembut tuan-tuan, biar orang simpati pada kita. Saya kata dekat dia, Syekh, kalau enta sendiri tak boleh baca, enta sendiri tak boleh hurai benda-benda ni, macam mana enta nak ngubah orang? Macam mana enta nak kata enta punya betul? Kitab ni sebut terang-terang tak boleh. Dia tepuk meja tu, melambung air kat bawah balik. Munafik orang ni, hang guna jin. Dia marah saya pula dah. Saya kata siapa guna jin? Enta ke ana? Lalah balik gitu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bengerah juga, tumbuklah. Kalau tuan-tuan kasar juga, tu 3 orang duk tunggu tu. Dia cepung kita tak pasal. Sebab tu kena faham betul-betul kisah Nabi Musa ni bawa. Kalau orang bertengkar dengan kita, tak usah guna tinggi suara. Kalau kita nak dakwah pada orang, tak usah guna suara yang tinggi-tinggi. Cukup dengan percakapan yang manis-manis. Tuan-tuan tengok padri yang sekarang paling top di Amerika. Ceramah dia 100,000 tak kurang. Ceramah dia 100,000 ni paling-paling rendah ni tak kurang. Daripada stadium bola keranjang ditukar menjadi gereja untuk menampung jumlah kehadiran yang ramai. Stadium bola keranjang NBA Amerika ditukar jadi gereja supaya boleh dengar dia ceramah. Ratus ribu tuan-tuan. Orang daripada mana-mana pun datang. Pasal apa? Pasal nak dengar ceramah padri ni. Bila wartawan tanya kepada dia, apa rahsia kamu boleh tarik manusia macam ni punya ramai? Kata dia, ketika saya berceramah, ketika saya bercakap, saya akan senyum dan senyum dan senyum. Bila percakapan disertai, diselang-seli dengan senyum, orang suka. Itulah rahsia saya. Senyum. Kenapa kita tak buat? Sedangkan Allah suruh Nabi Musa buat. Senyum dengan orang, bercakap dengan senyum dengan orang. Orang akan ikut walau ajaran dia tak betul. Ajaran Kristian tak betul. Tapi dengan sebab senyuman dia itu, dengan sebab kata-kata manisnya itu, puak-puak Kristian ni pakat suka dengan ceramah dia. Dia kan cuba kita tengok pendakwah-pendakwah zaman hari ni, berapa banyak yang ceramah sambil senyum. Tak tinggi muka, misai ni pergi masuk dalam mulut. Orang pun takut. Jambang ni sampai ke dada ni. Orang naik gerun. Bukan kata salah simpan janggut tu, tapi ambil lah sunnah yang betul, yang betul-betul boleh memikat hati orang. Bukankah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ambil segenggam dan kamu potong di bahagian bawahnya. Nampak manis je tuan-tuan. Dengan kemanisan itu orang minat kepada kita, orang suka kepada kita. Baik, kerana hati itu tidak akan lembut dan halus kecuali mendengar kata-kata yang penuh kasih sayang dengan penyampaian yang menarik. Telinga juga tidak akan mendengar dengan khusyuk kecuali dengan kalimah yang disirami dengan kecintaan dan kejernihan. Hati dan nyawa tidak akan patuh tunduk kecuali terhadap sesuatu yang mengandungi hikmah dan pelajaran. Saya ni tak kisahlah tuan-tuan, walaupun nama saya bukan Aiman, tapi saya tetap tak kisah. Orang nak marah saya ke, orang nak tibai saya ke, orang nak hentam saya ke, orang nak fitnah saya jalan dakwah saya on macam biasa. Fitnah macam-macam. Ada yang kata saya ni nak saman pas pun ada. Masa bila saya nak saman pas? Ni fitnah. Ada yang kata saya masuk UMNO, fitnah. Ada yang boykot, ada yang sekat ceramah, macam-macam. Ada yang tak bagi saya sentuh politik dalam kuliah. Saya kata nak tak sentuh macam mana, benda tu dalam kitab. Saya terpaksa baca, takkan nak langkau bahagian lain kot. My warning pula, nak ceramah, ceramah aja, jangan sentuh politik.
Perkataan tu macam pernah dengar ya 10 tahun dulu. Dulu orang lain yang sebut benda tu, sekarang orang kita pula pergi sebut benda tu. Takut apa? Benda agama, apa nak ditakutkan? Jalan. Dulu perkataan itu kita tibai orang, mana apa ni apa dah pecahkan politik dengan agama. Hari ni ustaz dah cakap dah, pesan kat Ustaz Kazim tu, nak mengajar baca kitab aja, jangan sentuh politik. Ustaz dah bercakap. Apa ni tuan-tuan? Saya betul, saya tak sentuh nama-nama parti dalam kuliah saya. Saya mengajar aja. Saya sebut saja. Sebab apa saya sebut, saya cakap? Sebab apa saya teruskan perbicaraan ceramah kita ni, kuliah kita? Sebab kuliah kita sekarang dah mengatasi satu blok yang orang lain tak boleh tembus. Halangan fitnah ini tidak menjadi kudis pada saya pun, tak jadi bekas pun untuk berdakwah. Sebab saya punya misi, dan apa yang hasil yang kita dapat daripada ceramah kita dah melangkaui jauh dah tuan-tuan. Pramugari ada yang telefon saya, Ustaz, sekarang saya sudah bertudung selepas saya mendengar ceramah Ustaz. Tetapi bila saya terbang, saya tak pakai sebab arahan tak boleh pakai. Tetapi bila saya turun Ustaz, saya pakai. Saya pergi mana-mana pun pakai. Waktu terbang je tak pakai, pasal arahan. Terima kasih Ustaz. Pramugari pun dah bertudung dah. Dan ramai kawan-kawan saya pun dah bertudung selepas saya edarkan CD-CD Ustaz. Mereka seronok, mereka berubah banyak. Terima kasih Ustaz. Ni, petang ni saya nak pergi mengadap mereka ni. Pramugari pun dah panggil ceramah dah tuan-tuan. Siapa nak ikut, jom. Kita dah boleh masuk ke situ dah. Artis-artis pun dah panggil kita, artis-artis pun buat. Sampai blok istana pun dah panggil kita. Hari ni istana panggil tuan-tuan. Di negeri tuan-tuan pun panggil, di negeri saya pun dah panggil dah. Dah sampai pada satu tahap CD kita, ceramah kita sampai melampaui jangkauan manusia. Sebab apa kita nak kisah dengan fitnah-fitnah orang? Sebab tu kalau ada orang nak fitnah saya, lantaklah. Sebab apa yang saya sampaikan ini, kita sampaikan dengan cara penuh kasih sayang. Orang berubah tuan-tuan. Penagih dadah, ada yang telefon, terima kasih Ustaz, saya cuba ubah diri saya. Ada suami yang kahwin 2-3, telefon saya Ustaz, insya-Allah Ustaz, saya akan adil dengan isteri-isteri saya. Terlalu banyak feedback tuan-tuan. Saya dah kata daripada tuan-tuan, dalam sehari puluhan mesej masuk, puluhan telefon, sampai saya tak boleh tidur, tak boleh rehat. Lah saya tutup handphone, saya nak tidur. Macam-macam masuk. Pasal apa? Ni, kita gunakan cara layinan, cara yang lemah lembut. Orang suka. Tapi setengah orang dia tak suka. Pasal apa tak suka? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Macam-macam fitnah. Ada yang mengesyorkan dibuang Ustaz Kazim mengajar. Terpulanglah nak dibuang-buang. Saya tak kisah apa. Kalau tuan-tuan buang kuliah subuh pagi ni, saya seronok boleh saya tidur di hotel. Lepas mayang subuh di masjid tu, di hotel pun ada masjid. Di Palma sekarang ada masjid. Bagus tuan-tuan. Semayang Jumaat buat, semayang fardu buat, masjid. Semua pekerja di Palma Ampang tu semua pakai tutup aurat. Alhamdulillah. Arak tak ada, apa pun tak ada. Kalau tuan-tuan pagi ni tak buat kuliah subuh kat sini pun tak apa, saya pergi kuliah subuh kat Palma Ampang. Boleh saya tidur balik lepas subuh. Letih tuan-tuan, sehari bercakap berapa jam. Tapi tak, kita nak cakap. Dan kita nak cakap itu gunakan bahasa yang baik-baik. Kalau ada tuan-tuan sahabat-sahabat yang tak puas hati dengan saya, telefonlah, jumpalah. Apa yang tak puas hati? Kenapa pergi suruh buang? Kenapa suruh boykot? Tak kena tuan-tuan. Kita nak jawab apa di hari kiamat? Kalau kita ni perangai busuk, perangai tak elok, dengan kata-kata yang suruh menyuruh ke arah kebaikan. Dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, berbicaralah kamu berduanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun itu ingat, atau Fir'aun itu takut. Sufyan Ats-Tsauri berkata, tuan-tuan, Sufyan Ats-Tsauri ni matinya dalam keadaan dia sakit. Bila dia sakit, tabib datang berubat dia.
tabib datang berubat, dan tabib tu pula bukan Islam. Orang panggil doktor yang bukan Islam rawat Sufyan Ats-Tsauri. Bila dia rawat Sufyan Ats-Tsauri, doktor dia tengok sana, dia tengok sini, dia cek sini, dia cek sana. Doktor bukan Islam ni kata, aku tak pernah jumpa pesakit macam Sufyan Ats-Tsauri. Dia ni sakit bukan pasal sakit. Aku tengok urat-urat dia, aku tengok perjalanan dia, satu sakit yang tak tahu sakit apa, tapi dia sakit. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku sakit kerana aku takut dengan Tuhan. Sebab tu aku sakit. Aku ni sakit sebab aku takut dengan Tuhan. Kamu takkan dapat cari punca dia apa. Punca dia aku takut. Aku ni nak mati, aku takut menghadap Tuhan. Lepas tak lepas aku ni. Itu kata-kata Sufyan Ats-Tsauri. Kata-kata Imam Syafi'i ketika nak mati. Imam Syafi'i ketika sakit nak mati, Imam Syafi'i kata, matilah aku, matilah aku. Orang lain mati dalam keadaan meninggalkan banyak amalan, meninggalkan banyak jasa. Aku ni apalah jasa aku, macam manalah aku nak menghadap Tuhan. Jasa aku tak banyak, amalan aku tak banyak. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Macam tu punya banyak amalan pun masih mengaku amalan tak ada. Kita ni amalan punya sikit, mengaku punya banyak. Tu berbeza tuan-tuan. Ulama-ulama ni, bila nak mati mereka sedang, bila nak mati mereka tahu. Kadang-kadang macam tahu-tahu nak mati. Macam Imam Malik. Imam Malik bila nak mati ambil kain kapan cium, letak. Isteri tanya, abang buat apa? Aku rasa hari ni aku tak ada lah kot. Itulah kain kapan aku. Itu Imam Malik. Imam Hanbali, bila dia nak mati tu dia macam tahu sampai dia mandi. Orang tanya dekat dia, tuan mandi lama pasal apa? Hari ni aku nak mati kot, aku mandi lama sikit, mandi mayat siap-siap, kata dia. Ini kata-kata manusia yang Allah Ta'ala bagi ilham. Kata-kata wali yang Allah Ta'ala bagi keramah, kemuliaan kepada mereka, sampai dapat rasa yang mereka tu nak mati. Perkataan yang indah dan lembut, kata Sufyan, perkataan yang indah dan lemah lembut adalah dengan memanggil Fir'aun dengan nama gelaran atau memanggilnya dan mengatakan wahai Abu Fulan. Dia tak panggil dengan Fir'aun. Nabi Musa memanggil dengan nama yang lain, wahai Abi ataupun wahai Abu Fulan. Itu kata lembut. Dia bukan boleh panggil oi, tak, oi orang-orang ni, dah. Dia tak boleh guna hoi, tak boleh guna binatang. Jangan, itu bukan dakwah yang baik. Jahat macam mana pun Nabi Musa dengan Fir'aun, jahat macam mana pun Fir'aun, Nabi Musa tak memanggil Fir'aun binatang. Allah suruh dengan bahasa yang baik. Ni bila saya cakap macam ni orang marah pula. Ni ustaz nak kenen siapa ni? Saya tak kenen siapa. Saya cerita hukum. Tapi setengah orang dia tak boleh terima. Ni nak kenen siapa? Bukan nak kenen, nak cerita hukum. Tak boleh panggil dengan bahasa buruk, walaupun pada Fir'aun sekalipun. Kata-kata siapa lagi yang kita nak dengar kalau bukan kata-kata Allah? Sebab itu tuan-tuan, dalam pendakwahan kena guna bahasa yang baik. Tak boleh panggil oi Mangku Ayun. Siapa yang mengajar memanggil Mangku Ayun? Nabi Muhammad tak pernah panggil Abu Lahab Mangku Ayun. Nabi Musa tak pernah panggil kepada Fir'aun dengan bahasa yang kasar dan kotor. Disuruh menggunakan bahasa yang baik-baik. Kalau kamu memanggil dan menyeru saudaramu dengan nama panggilan atau gelarannya, dia akan merasa gembira, merasa takjub, tersenyum, bahagia, merasa seronok dan ceria, serta wajahnya berseri-seri. Itulah rahsia kenapa Allah Ta'ala suruh panggil dengan bahasa yang baik-baik. Tuan-tuan, kalau nama dia cikgu, panggil dia cikgu. Macam ni Tuan Haji, jangan panggil dia orang. Nama dia jangan macam ni dolah, tak kena. Macam ni Tuan Haji, kita macam ni, barulah dia lembut. Cikgu, hajar, gelaran itu penting. Jangan sekali-kali panggil dia kamu, awak. Itu bahasa tak sopan. Panggil dia dengan perkataan yang menarik perhatian dia. Adik remaja, kakak, Kak Long,
Saya ni makcik umur 70 pun saya panggil kak. Umur 80 pun saya panggil kak. Pak Ji ni umur 80 pun saya panggil abang. Macam ni lah abang. Abang apa, pangkat tok dengan ustaz ni, tak apalah abang. Abang kenapa? Abang macam ni ustaz. Terus dia tukar nama dia abang. Tadi dia kata Pak Ji. Macam ni lah abang. Abang apa panggil Pak Cik? Tua lah. Tak apa salahnya panggil abang. Abang macam ni ustaz. Tak apa abang pula dia panggil bahasa diri dia. Akhirnya dia tertarik. Sebab kita menggunakan bahasa gelaran yang baik-baik. Seorang penyair berkata, tak kala saya memanggilnya dengan nama julukan. Rasulullah memanggil budak-budak dengan nama yang cantik-cantik, supaya saya memuliakannya, dan saya tidak memanggil nama julukannya, kerana kadang-kadang julukannya buruk. Jangan duk panggil nama julukan, kadang-kadang julukannya buruk. Kalau nak panggil julukan yang baik, tak apa. Beginilah kamu mengajari sopan santun kepadaku, sehingga dia menjadi perangaiku, sehingga saya mendapatkan bahawa raja keindahan adalah budi pekerti yang bagus. Raja keindahan, puncak keindahan itu apa? Puncak keindahan ialah husnul khuluq, baik perangai. Baik perangai, itulah puncak kebaikan. Tuan-tuan panggil isteri tuan-tuan apa? Isteri panggil tuan-tuan apa? Puncak kebaikan itu akhlak. Kita panggil mak kita apa? Haram seorang anak memanggil mak dengan nama mak. Haram anak panggil bapa dengan nama bapa. Haram tuan-tuan. Mesti dengan nama yang baik, gelaran yang baik. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun, dan dipanggil Fir'aun itu namanya ialah Abu Murrah. Tak dipanggil dengan Fir'aun Tutankhamun, tak dipanggil dengan nama Fir'aun yang lain, dipanggil dengan nama Abu Murrah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berkenal nama Abu Murrah, bohlah nama anak. Kompom nama Fir'aun. Namanya apa? Abu Murrah. Okey, jangan bubuhlah nama tak elok. Walaupun gelaran tu bagus, tapi nama Fir'aun tu saya bubuhlah. Tak apa cantik nama dia. Seperti yang dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan Sufyan Al-Thawri, semoga Allah Ta'ala memburukkan wajahnya di dalam api neraka kelak. Nabi Musa alaihissalam berkata kepadanya, wahai Abu Murrah. Dia tak sebut wahai Fir'aun, wahai Abu Murrah. Kalau kamu mau Allah Ta'ala tetap mengekalkan kekuatan, kekuasaan, harta dan kemasyhuran pada dirimu, maka hendaklah kamu beriman kepada Allah. Kata Nabi Musa, aku datang bukan nak rampas kuasa kamu. Aku datang bukan nak ambil kerajaan kamu. Kamu perintahlah, kamu takbirlah Mesir, tapi kamu perintah mengikut yang Allah suruh perintah. Kamu perintahlah bumi Mesir ini. Kekuasaan kamu kekal, harta kamu kekal, kemasyhuran kamu pun kekal, tetapi dengan syarat berimanlah kepada Allah. Itu saja yang aku nak. Aku tak teringin pun jawatan kamu ni. Serupa itulah kita tuan-tuan. Ulama-ulama ni bukan teringin kuasa. Tok-tok guru ni bukan nak jawatan. Kalau ada orang yang memerintah sekarang ni boleh mentadbir secara Islam, silakan. Tok guru lebih selesa mengajak, lebih selesa memimpin orang jadi imam sembahyang, lebih rela membentuk jiwa. Tetapi kerana adanya manusia-manusia yang memerintah tidak mahu mengikut kehendak agama, sebab tu ulama-ulama bangun cerita, ajak, seru. Kalau mereka pun memerintah mengikut Islam, ulama-ulama pun diam. Mereka lebih selesa di sekolah, mereka lebih senang mendidik masyarakat. Tetapi disebabkan pemerintahan tidak mengikut secara Islam, sebab itu ulama-ulama bangun. Bila ulama-ulama bangun, dikatakan ulama ni tak betul lah, dikatalah ulama ni ulama politik lah, dikatalah ulama ni cari makan lah. Padahal mereka cuma minta satu, perintahlah secara Islam. Kalau boleh hang perintah secara Islam, kami diam, kami tak campur apa-apa. Selagi mana kamu tak ambil Islam sebagai asas pemerintahan, selagi itu kami akan bercakap. Bila bercakap, mulalah kena marah, mulalah kena tindakan hina dan sebagainya. Nabi Musa dengan Fir'aun macam tu. Nabi Musa cakap,
Kamu ada kekuasaan, silakan. Ada kekuatan, simpan. Ada kekayaan, ambil. Ada kemasyhuran, simpan. Dengan syarat kamu beriman pada Allah. Aku tak bantah kamu. Maka Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun. Fir'aun bertanya, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Bukankah aku ni Tuhan? Kata Fir'aun. Bukankah aku ni Tuhan di Mesir? Ada Tuhan lain ke? Oh, dia marah tuan-tuan. Sebab dia kata dia adalah Tuhan di Mesir. Tiba-tiba Nabi Musa dan Harun kata, ada Tuhan lain. Kamu bukan Tuhan. Maha suci Allah. Dia benar-benar mengingkari keberadaan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 6-8. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sampai kamu boleh berbuat derhaka kepada Tuhan kamu? Apa yang menyebabkan kamu ni lawan Tuhan? Harta kamu, aku yang bagi. Kecantikan kamu, aku yang bentukkan kamu. Keturunan kamu menyebabkan kamu derhaka pada aku yang bagi zuriat pada kamu. Sihat kamu, kamu bantah aku yang bagi sihat pada kamu. Allah tanya, apa sebab kamu nak bantah Allah? Tuan-tuan cuba tengok, apa sebab manusia nak bantah Allah? Apa sebab? Dia kata, Ustaz, saya bukan bantah Allah, saya guna logik akal. Logik akal apa? Akal hang tu pun Allah bagi. Dalam sekelip mata boleh hilang akal kamu. Ada satu warga pencen, 2 bulan sebelum pencen, dia duk fikir apa dia nak makan lepas pencen, apa yang dia nak cari rezeki lepas pencen. Hutang motor ada, hutang rumah masih banyak, hutang kereta masih banyak, isteri pula tak kerja, anak pula duk sekolah lagi tak habis lagi. Dia duk fikir duit nak cari mana, putih waya tuan-tuan. Sekarang ni putih waya, fuse terbakar. Isteri mai jumpa saya bawa botol. Ustaz, tolong Ustaz, jampi Ustaz. Kenapa kak suami akak ni dah tak sihat Ustaz? Dia jadi penyakit kemurungan. Puncanya apa? Puncanya dia duk fikir lepas pencen dia nak makan apa. Pencen, gaji dah sikit, anak duk sekolah, isteri tak kerja, nak makan apa, nak makan apa, putih waya tuan-tuan. Itu tuan yang mana nak pencen ni tu duk fikir macam-macam. Allah bagilah rezeki. Insya-Allah Allah bagi rezeki, jangan duk takut. Tuan-tuan duk fikir nak makan apa. Dia kata sekarang Ustaz, nak bawa kereta tak boleh tengok tali besen tu, tak berkelip mata. Sampai isteri kena buat macam tu baru berkelip. Dia bukan faham mau tengok TV. Semayang lupa habis dah. Dia bukan nyanyuk, dia dipanggil kemurungan. Dia terlalu banyak fikir. Jadi tuan-tuan tak usah duk murung-murung. Relax tuan-tuan. Baca Quran banyak-banyak, kerja elok-elok, insya-Allah Allah bagi. Putih tunang murung, bercerai murung bahasa apa? Yalah, suami ceraikan saya, baru anak 2, berlambak orang anak lagi lah. Pakai bedak lebih kurang, insya-Allah orang Minang lah. Saudara hati, kemurungan apa? Rezeki. Binatang pun tak murung, padahal binatang bukan ada sijil. Dia yakin dapat rezeki. Kucing ada murung? Tak ada. Ada sijil pada kucing? Tak ada. Ada akai pada kucing? Tak ada. Tapi kucing tu yakin pada Allah, sebab tu dia hidup. Ada rezeki lah Allah bagi. Burung yang berkicau, mana boleh bercakap? Tangan tak ada, apa pun tak ada, duk terbang dengan paruh je. Bukan ada tangan boleh pergi buat kerja. Tapi burung yakin dengan rezeki Allah, sebab tu pagi-pagi dia berkicau, petang-petang dia balik pun berkicau dengan penuh kegembiraan. Manusia ada akal, manusia ada otak, manusia ada kaki tangan, manusia ada mulut. Manusia diberikan oleh Allah semua kemampuan. Kenapa takut dengan rezeki Tuhan yang kita rasa putih dan sebagainya? Baik. Dan Allah berkata lagi, Dialah yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu
menjadi sempurna kejadian dan menjadikan susunan tubuh kamu seimbang dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki. Dialah yang menyusun tubuhmu. Saintis Iran 2 minggu lepas mengisytiharkan bahawa dia telah berjaya mencipta air mani tiruan yang diperbuat daripada bahan kimia. Dan katanya orang perempuan tidak lagi perlu memikirkan laki-laki untuk mendapatkan zuriat dan anak. Orang perempuan tak perlu fikir lagi laki-laki untuk dapat anak. Dia hanya perlu ke farmasi, beli air mani dan diinjek masuk dalam rahim. Mengandunglah perempuan itu. Tuan-tuan, ini pembohong yang amat-amat. Jangan duk percaya. Mana mungkin manusia boleh jadi macam itu? Mana mungkin manusia boleh buat air mani? Allah sebut terang-terang dalam Quran, air mani datangnya daripada sulbi manusia. Sulbi saja. Dia ciptalah air mani, suruhlah dia buat, tuan-tuan. Takkan jadi punya. Ni dalil yang kita buat ni. Allah Ta'ala sendiri sebut, fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Daripada semua tu Allah yang surahkan, Allah yang gambarkan, Allah yang bentukkan, Allah yang susun tubuh kamu, bukan saintis. Jangan tuan-tuan duk percaya hari ni saintis-saintis banyak merapu ni. Tujuan dia satu saja, iaitu nak menjadikan manusia jauh daripada Quran. Nak menjadikan manusia tak yakin dengan Quran. Allah kata air mani daripada sulbi lah. Dia takkan datang daripada campuran bahan kimia sana, campuran bayu sini, tak ada. Pembohong yang amat. Baik, Fir'aun menjawab, faman rabbukuma ya Musa? Siapakah Tuhan kamu itu, wahai Musa? Kalau Nabi Musa alaihi salam berkata, Tuhanku adalah Allah, maka Fir'aun akan menjawab dengan mengatakan, sayalah Allah. Tetapi kalau Musa berkata, Tuhanku adalah Tuhanku, maka dia pula akan menjawab, saya adalah Tuhanmu. Orang pandai bercakap. Fir'aun ni orang pandai bercakap. Nabi Musa nak bercakap dengan dia pun, Nabi Musa kena pandai menggunakan bahasa. Maka Nabi Musa menjawab soalan Fir'aun dengan berkata, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan aku ialah Tuhan yang memberikan tiap-tiap sesuatu bentuk kejadian, kemudian Tuhan aku memberikan petunjuk kepada apa yang Tuhan aku buat. Itulah Tuhan aku. Kalau kamu kata kamu Tuhan, tunjukkan pada aku apa yang kamu buat, dan apakah yang kamu hidayah. Kamu jadikan diri kamu Fir'aun? Tidak. Kamu berikan hidayah pada diri kamu Fir'aun? Kamu tak mampu bagi hidayah. Tuan-tuan, minggu lepas tuan-tuan potong kuku tuan-tuan. Hari ni hari Sabtu, panjang balik. Siapa yang bagi hidayah pada kuku supaya kuku tuan-tuan tumbuh? Siapa yang aturkan kuku? Daripada mana datang kuku? Kenapa dia panjang? Bagaimana boleh panjang? Asyik potong tumbuh, asyik tumbuh potong. Kalau tuan-tuan boleh memberi hidayah pada tubuh tuan-tuan, pesan pada kuku, jangan tumbuh-tumbuh. Ada kuku tuan-tuan dengar? Tak. Dia tetap akan tumbuh. Sebab kuku ini hamba Allah. Rambut tuan-tuan akan panjang, akan beruban. Siapa boleh halang? Tak ada siapa boleh halang. Sebab dia taat pada Allah. Kita sendiri tidak boleh kontrol apa yang berada pada diri kita. Macam mana kita nak sombong dengan Tuhan? Tuan-tuan, semalam tuan-tuan makan nasi pukul 9 malam, balik kuliah maghrib pukul 9.30 balun nasi. Pukul 10.30 tuan-tuan tengok berita. Pukul 11 tuan-tuan tidur. Apa perut buat? Kita hanya makan, tapi perut buat kerja. Ada tuan-tuan pesan pada perut, mesin elok-elok nasi tu, daging tu, kisah elok kan, nanti tak hadam sakit berlaku kan. Perut pun kata, baik tuan, ada. Tak, tuan-tuan tak boleh kontrol perut. Perut buat kerja. Dia duduk mesin makanan tuan-tuan. Pagi tadi bangkit, pergi tandas lah. Masa dia mesin perut kita, ada dengar tak perut tuan-tuan? Ketam, daging, belacan, timun, semua dicampur, jerin semua ada. Ada perut tu bunyi krok-krok-krok, nguruk-nguruk, ada. Macam mesin basuh tu ada. Mesin basuh, duk basuh kain tu macam-macam bunyi. Basuh di dapur, dengar sampai ruang tamu.
Kena pula nak bagi kering, melambung-lambung mesin. Tapi perut, dia pusing perut kita. Usus, dia pusing perut kita. Dalam keadaan begitu tenang, dia puasa. Satu jadi darah, satu jadi air, satu jadi enzim, satu jadi najis, satu jadi zat, satu jadi vitamin. Siapa yang aturkan benda itu? Jawapannya ialah Allah. Aturan itulah dipanggil hidayah. Yang kawan ni nak darah, jadi darah. Bahagian ni perlukan zat, dapat keluar zat. Kawan ni perlukan ini, dapat yang ini. Kawan ni perlukan ini, dapat yang ini. Perut aturkan benda itu, seluruh badan dia atur. Siapa punya arahan itu? Bukan arahan manusia. Manusia tak ada kuasa, tuan-tuan. Manusia tak ada langsung sebarang daya upaya. Yang buat benda itu ialah Allah. Summa hada. Kamilah, Allah lah yang memberi hidayah. Cuba tuan-tuan tanam pokok durian. Kenapa keluar pokok durian itu buah durian? Kenapa tak keluar buah lain? Ataupun tuan-tuan tak tahu buah apa yang nak timbul daripada pokok durian? Kamu tanam pokok apa, Mat? Pokok durian. Nanti buah apa gamuknya keluar? Ya entahlah lagi, tanamlah dulu, kita tengoklah keadaan. Tak ada, tuan-tuan, confirm buah durian keluar. Allah atur dah elok-elok. Tapi manusia tak faham aturan Tuhan, peraturan Tuhan. Dia sanggup menolak hukum yang Allah Ta'ala buat, hukum yang Allah Ta'ala bagi. Sifat seperti ini hanya wujud kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal dan Maha Agung. Dan sifat inilah yang diingkari oleh orang bodoh, orang dungu, orang yang sesat dan orang ingkar. Allah Ta'ala menyebut lagi, Fir'aun berkata dalam surah Al-Qasas ayat 38. Ya ayyuhal malak, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai pembesar-pembesarku, wahai penasihat-penasihatku, aku tidak tahu ada Tuhan selain daripada aku. Adakah Tuhan lain? Dia punya rasa dia tu Tuhan, sampai dia boleh tanya dekat menteri-menteri dia, ada Tuhan lain kah? Menteri tu pun jahat. Tak ada, tuanku lah Tuhan. Ni semua penasihat 25% ni. Fir'aun tu jadi jahat pasal penasihat dia jahat. Kita pun boleh jadi jahat kalau tuan-tuan dapat penasihat yang jahat. Sidik Sigar Raga tu hasilnya baik, tapi pasal dapat penasihat jahat. Penasihat nama apa? Lupa lah pun. Tuan penasihat apa tu? Mr. Kontok, Mr. Hitler. Jahat tu. Dia itulah punya pasal. Jadi jahat sekali Ahmad Nispu. Penasihat. Tuan-tuan pun baik, tapi tuan-tuan boleh jadi jahat kalau dapat penasihat yang jahat. Dan penasihat ni berbagai-bagai jenis, tuan-tuan. Ada yang jenis tak semayang. Malah ada penasihat yang jenis semayang. Yang tu lagi bahaya. Lagi bahaya. Yang tak semayang tu tahu dah tak semayang. Besok ada kuliah subuh, Mat. Ada. Aku tak mau pi. Hang nak pi, aku tak mau pi. Pasal apa hang tak nak pi? Aku pun tak semayang. Aku nak tidur puas-puas, besok cuti. Itu penasihat jahat, kompong tak semayang. Penasihat yang lagi teruk ialah penasihat yang semayang. Besok ada kuliah subuh. Ada. Ustaz mana? Ustaz Kazim. Aku tak pi, aku pergi semayang tempat lain. Pasal apa? Oh, dia ni lalang. Itu penasihat paling jahat. Berapa ramai yang terpengaruh, yang terikut dengan penasihat yang paling jahat. Tuan-tuan tak akan terikut dengan nasihat makruf. Kutu dadah, tuan-tuan tak terikut. Tuan-tuan tak akan terikut dengan nasihat orang tak semayang, orang nasihat tukang minum arak, nasihat penzina, nasihat penikam nombor. Tuan-tuan tak ikut. Tapi tuan-tuan ikut penasihat yang pakai jubah dan pakai serban. Takkan ustaz tu nak bohong? Takkan dia nak bohong? Takkan ustaz pun tipu kitab depan dia? Sudah. Yang ni yang paling kita takut. Penasihat-penasihat yang bertopengkan agama. Penasihat-penasihat yang menjadikan agama sebagai senjata. Sebab itu tuan-tuan kaji betul-betul. Apabila dia bercakap, kaji adakah ianya berbetulan dengan Quran dan hadis, maka bolehlah diikut. Tetapi kalau ianya bercanggah dengan Quran dan hadis, jangan ikut. Berapa banyak hari ini kita hanya mengikut daripada luaran. Apa dia cakap kita rasa betul, tapi kita tidak mau rujuk kepada Quran dan hadis. Akhirnya kita akan terperangkap dengan fitnah.
terperangkap dengan kata-kata. Penceramah yang baik, dia akan mendamaikan orang. Penceramah yang baik, dia akan menyuruh orang yang mengaji dengan dia supaya sangka baik dengan orang. Penceramah yang baik sentiasa memberikan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Semalam saya sebutlah di surah Al-Iman, hukum menziarah orang sakit. Kadang-kadang jiran kita sakit, kita tak ziarah. Sebab ada orang mengajar, jangan ziarah. Buat apa dia ziarah? Tak ingat masa hari tu, election hari tu. Dia buat apa kat rumah dia? Bukan dia buat ceramah kat rumah dia ke? Jangan duk pergi ziarah dia. Itu karak punya tu. Kalau Datuk Guru bercakap macam itu, anak murid takkan ikut. Ini penyakit yang bahaya. Sedangkan dia jiran. Dia jiran kita lain. Tok Guru dia balik rumah dia. Dia tidur di rumah dia. Kalau kita sakit, ada dia main tolong kita? Tak, jiran dulu. Jiran tu belah mana tu hai dia. Tapi kerana dia sakit, aku pergi tengok. Bukankah itu yang Nabi buat? Orang Yahudi sakit, Nabi ziarah. Orang kafir sakit, Nabi pergi bagi ubat. Nabi masak makanan pada Yahudi, Nabi suap di mulut orang Yahudi. Itulah kata-katanya yang terbaik. Ziarahlah, mudah-mudahan dia berubah. Orang tak pernah ke surau, berapa banyak ustaz pesan. Dia tak pernah pijak surau. Kenapa kita nak pijak rumah dia? Apa hina masjid? Apa mulia rumah dia? Saya tak mahu pergi. Akhirnya langsung dia tak datang surau sebab kita boykot dia. Saya dah sebut semalam, kalau dia sakit, orang tak pernah datang surau, sakit, tuan-tuan, kita ahli jemaah paling awal kena sampai. Kita lap badan dia, isteri mati, anak-anak tak pedulikan dia. Ambil kain tuala, basahkan dengan air, lap badan dia. Kamu tak mandi ke yuk? Tak boleh berjalan, nak mandi apa? Lap badan dia. Tengok tempat dia muntah, mangkuk muntah dia tu, tak buang-buang, ambil picit hidung pergi buang. Tu saya tunjuklah picit hidung tu, malu dia pula. Pergi buang dalam tandas pam, cuci lain, bubuh kain, bubuh plastik, letak tepi dia. Mat, kau nak muntah-muntah situ. Aku masak nasi kamu, Mat. Kamu nak makan apa? InsyaAllah tuan-tuan, dalam hati ni dia menangis. Kadang-kadang menangis tu sampai keluar air mata, dia keluar air mata. Aku tak pernah pergi surau, tapi kenapa hampa buat baik pada aku? Akulah yang bantah kuliah subuh tiap-tiap pagi tu bisin. Kenapa hampa buat baik pada aku? Akulah yang pergi lempar hari tu, masjid hampa tu aku lempar. Pasal apa hampa baik dengan aku? Sudahlah Mat, hak lama-lama tu sudahlah. Manusia mana tak buat salah. Kami mari ni pasal kamu jiran kami. Dah rehat, nanti kami masak kanji dekat kamu. InsyaAllah kalau Allah izin dia sembuh tuan-tuan, dia orang paling setia dengan masjid. Yang ni yang disuruh. Sebab itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menghadap Firaun. Apa untung menghadap Firaun? Takkan Allah tak tahu Firaun tu jahat? Allah tak tahu ke Firaun tu akan menolak Nabi Musa? Allah tahu lah. Allah tahu benda sekarang, benda dulu, benda akan datang. Allah tahu lah. Tapi kenapa Allah kata Firaun? Nabi Musa, Nabi Harun menghadap Firaun. Izhab ila Firaun. Pergi kamu wahai Musa kepada Firaun. Takkan Allah tak tahu Firaun tolak Nabi Musa? Tahu. Kenapa Allah pergi juga? Dia memberi pengajaran kepada kita. Dia beri pengajaran pada kita. Walaupun ada orang macam itu, jalan. Pasal apa kita nak boykot? Ini tuan-tuan kena fikir. Pasal apa boykot? Pasal ada ustaz mengajak, jangan duduk pergi. Masjid kita pun tak main, kuliah pun tak main, kita nak pergi baca doa rumah dia. Pirah. Itu nama dia penasihat tak betul. Dia tak menggunakan hujah daripada Quran. Abu Talib bapa saudara Nabi, tak nak masuk Islam. Nabi masih bisik kalimah syahadah di telinga dia, tak mau masuk Islam. Nabi Muhammad berdakwah sampai mati sama Allah. Dia tak pernah kata mampulah hang baik dengan aku tapi tak mau ikut aku. Tak. Dia tetap berdakwah pada Abu Talib. Bila Abu Talib dengar Nabi Muhammad bisik, dia tengok Abu Lahab, tengok Nabi Muhammad, tengok Abu Lahab, lah mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Tapi Nabi masih berdakwah. Jadi ini tuan-tuan yang kita kena faham. Konsep dakwah ini bukan penceramah saja, bukan baca kitab saja. Konsep dakwah juga ialah ziarah menziarah, tolong menolong, bantu membantu. Dan Nabi kata konsep ziarah tu memadai dengan salam.
Balik sekali lagi, mereka lepak, relax, duk siram pokok, lap kereta, balik jogging. Assalamualaikum. Sudah. Tu saya cakap banyak. Assalamualaikum. Awal jogging ni dah. Assalamualaikum. Berapa kilometer dapat ni? Sudah. Itu dakwah dah. Lain kali mereka beringat, lain kali mereka tahu. Yang ni tuan-tuan, mengikut kemampuan tuan-tuan. Dakwah ni adalah mengikut kemampuan. Ada orang tak berani bercakap, tak berani bercakap. Ada orang yang berani bercakap. Ada orang cuma berani bercakap dengan geng sendiri. Dia tak boleh cakap dengan orang lain. Dengan geng dia berani sangat-sangat. Dengan orang lain dia menikui je. Macam-macam. Tak kira lah apa pun, silakan buat. Baru ni saya pergi ceramah di mana lah. Mai duduk depan saya semayang. Saya duduk di belakang, dia duduk depan saya ni. Tak khusyuk saya tuan-tuan. Saat dia ghostan ke belakang, saat dia ke depan, kejap dia ghostan, kejap dia ke depan. Dalam duduk semayang tu boleh duduk ke depan, mundur, mundur belakang, ke depan. Dalam duduk semayang tu dia boleh duduk main rambut ni. Saya kata aku lemah, tak boleh. Tak boleh sungguh tuan-tuan. Saat lagi dia gaul, saat ni dia main. Saya ni lah saya berhenti semayang. Saya cakap terang tuan-tuan, walaupun tak boleh berhenti, tapi saya berhenti lah. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Setepuk belakang dia. Hei, nak main-main kan nak semayang? Habis kosak orang semayang. Terus diam, tak cakap apa tuan-tuan. Saya geram tuan-tuan. Tepuk bau ni. Nak main-main kan nak semayang? Main-main, kemulu belakang, hundur belakang. Dia marah dah. Lantak lah. Saya takut apa dengan orang. Kita peduli apa benda tak betul. Setengah orang dia tak mau. Dia nak cari glamour, dia tak mau tegur. Saya tegur tuan-tuan. Saya baca khutbah semalam. Saya baca. Tuan-tuan yang mana pakai rantai ni buang. Kita laki-laki mana boleh pakai rantai? Haram. Yang mana ada rantai ni tolong buang lah juga. Kalau tidak sembahyang tuan-tuan ditolak. Tuan-tuan buat benda haram. Yang mana bertocang, buang tocang tuan-tuan. Saya minta sangat-sangat ni pada laki-laki yang bersubang sekarang ni, tolong buang. Semayang, subang. Laki-laki haram pakai subang. Dalam mimbar tu tuan-tuan. Dalam mimbar. Saya peduli apa? Saya takut apa? Saya tengok satu budak muda dia buang tocang. Bujung sekali belakang dia buang tocang dia. Rambut dia panjang. Saya kata laki-laki yang bertocang, setan duduk bertenggek di kepala dia. Buang tocang. Dia pun buang. Lepas buang dia dengar khutbah. Tak apalah tuan-tuan. Kena cakap. Bukan semua orang tahu. Tuan-tuan ingat semua orang tahu ke? Dia ingat bertocang tak apa. Termasuk yang laki-laki tak boleh buat. Rambut dia panjang, dia gumpalkan rambut dia, dia bubuh di bawah kepiah dia. Tu pun dilarang oleh Nabi SAW. Kena cakap. Pasal bukan semua orang tahu. Bukan semua orang faham. Tapi cara nak cakap, kenalah cara. Bila tak ada cara, dia ambil tocang, dia baling getah, pak kena mata. Kenalah cara betul-betul. Itulah nama dia bijaksana, hikmah. Baik, yang terakhir. Sampai di sini Ibnu Qayyim menuturkan, ia hanya berupa ucapan zahir sahaja. Akan tetapi Fir'aun mengakui adanya Tuhan yang maha mulia lagi maha pemurah. Dia juga mengetahui bahawa zat yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang maha kuasa, maha pemberi anugerah lagi maha mengatur semua urusan makhluk, dan maha mengetahui segala sesuatu, baik rahsia maupun tersembunyi. Sehinggalah Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'azunnuka ya Fir'aun mathbura. Allah berkata, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawasanya tiadalah yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, wahai Fir'aun, seseorang yang akan binasa. Fir'aun pun ada akal. Fir'aun bukan bodoh. Dia sendiri dapat tengok mana tali, mana ular. Ketika ular Nabi Musa melelan habis tali-tali ular yang dibuat ahli sihir, Fir'aun tahu itu ular betul, bukan ular tipu.
Ketika Nabi Musa cepitkan tangannya di celah ketiak, terang tempat gelap ni. Bukannya ada torchlight, terang. Firaun pun tahu itu mukjizat, itu bukan sihir. Dia tahu, tuan-tuan. Dia pun tengok ketika laut terbelah, dia tahu itu betul-betul terbelah, bukan tipu daya. Firaun tahu. Tetapi kerana ada satu penyakit dalam diri Firaun yang tidak boleh menerima kebenaran, penyakit itulah dipanggil sebagai takabur. Takabur itulah punca Firaun binasa, dan takabur itulah punca dia kekal dalam neraka selama-lamanya, bawah sekali dalam neraka. Kalau tuan-tuan pun ada sifat takabur, itulah tempat balasan kita. Saya sebagai ustaz, saya takabur. Walaupun sebesar zarah takabur saya, nerakalah tempat saya. Tuan-tuan sebagai orang ramai, orang awam, tuan-tuan takabur, tidak ada tempat lain melainkan neraka. Bagi orang yang ada walaupun sebesar zarah, Nabi kata takkan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah perasaan takabur dalam jiwanya. Apa makna takabur? Membesarkan diri. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Jangan ada sifat takabur atas harta, atas rupa, atas kebolehan, atas ilmu, atas pangkat, atas kuasa, atas umur. Ada manusia sombong kerana umurnya lebih daripada orang lain. Ada manusia takabur kerana hartanya lebih daripada orang lain. Ada manusia belagak kerana anaknya lebih daripada orang lain. Ada orang yang belagak sebab dia cantik lebih daripada orang lain. Ada orang yang sombong kerana pangkat dia lebih daripada orang lain. Malah ada orang yang sombong sangat-sangat bila ilmunya dia rasa lebih daripada orang lain. Itulah punca-punca Firaun ke neraka, dan itulah juga punca yang membolehkan kita ke neraka, melainkan kita taubat dengan taubat nasuha. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang, kisah Nabi Muhammad SAW menghadap kaum Yahudi. Cukup sekadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.